Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Husnina binti Johari di 23145, pelajar daripada Universiti Melaka, Fakulti Bahasa dan Pendidikan, subjek Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak, semester 2, kumpulan 3. Tajuk perbentangan pada kali ini adalah perbezaan aktiviti pembelajaran kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata. Pengenalan KSPK dan kurikulum permata. KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, telah diperkenalkan pada tahun 2010. Proses pembelajaran dan pengajaran berdasarkan amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Pembelajaran bersifat fleksibel dan holistik. Terbina berdasarkan reka kurikulum berasaskan standard yang berbentuk modular. Kurikulum permata pula diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri pada 34 Oktober 2010. Diuruskan oleh Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak atau National Child Development Research Centre (NCDRC), dan kurikulum permata dilaksanakan di semua taska di bawah kerajaan. Penyelidikan dilakukan terhadap permata untuk mengetahui perkembangan kanak-kanak, dan permata menggunakan kaedah pembelajaran terhadap pembentukan sahsiah, rohani, emosi, intelek, fizikal dan kreativiti. Matlamat KSPK dan kurikulum permata. Matlamat KSPK memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan sosial. Menyuburkan aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif, dan kanak-kanak dapat bersedia untuk menghadapi cabaran yang mengikuti pembelajaran seterusnya. Kurikulum permata pula menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun dan mendapat pengalaman pembelajaran awal supaya dapat melahirkan model insan negara yang bersahsiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Objektif KSPK. Pertama, menggunakan bahasa untuk komunikasi berkesan. Kedua, mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan. Ketiga, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Keempat, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Kelima, mengembangkan daya kreativiti dan estetika. Dan keenam, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Objektif permata, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak. Seterusnya, membina kemahiran interpersonal dan sosial yang baik, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibuda dan bahasa Inggeris, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan, keselamatan diri dan gaya hidup sihat, melatih kanak-kanak menguruskan diri sendiri sehingga mereka yakin, mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Dan akhir sekali, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Kerangka KSPK. Reka bentuk kurikulum mempengaruhi komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, dan sains dan teknologi. Kerangka kurikulum permata pula melibatkan pendidik, ibu bapa, komuniti dan sistem yang mempengaruhi perkembangan sahsiah, sosio-emosi dan kerohanian, perkembangan bahasa, komunikasi dan awal literasi, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran, dan perkembangan fizikal dan psikomotor, dan akhir sekali perkembangan kreativiti dan estetika. 6 tunjang KSPK prasekolah. Yang pertama, tunjang komunikasi, kemahiran berbahasa dan bukan lisan, berdisiplin ilmu, berbahasa Melayu dan berbahasa Inggeris. 2. Tunjang kerohanian, sikap dan nilai, memberi keutamaan terhadap penghayatan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Ketiga, tunjang kemanusiaan, penekanan terhadap penguasaan ilmu dan amalan kemasyarakatan dan alam sekitar, negara, global dan penghayatan patriotisme. Keempat, keterampilan diri, perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi dalam kalangan murid.
Kelima, tunjang pembangunan fizikal dan estetika, perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri dan memupuk daya imajinasi, kreativiti, bakat terhadap karya seni murid, dan akhir sekali tunjang sains dan teknologi, penekanan terhadap pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta kemahiran disiplin ilmu sains awal dan matematik awal. 6 bidang pembelajaran kurikulum permata pula. Yang pertama, perkembangan sahsiah, sosioekonomi dan kerohanian. Boleh berkomunikasi secara non-verbal, menyebut nama Tuhan, memahami apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, boleh memberi respon terhadap perkataan, meningkatkan minat membaca, meningkatkan kemahiran menyebut pembendaharaan kata. Dan ketiga, awal matematik dan pemikiran logik, dapat mengenal kedudukan pelbagai objek dan ruang, memahami saiz, mula peka terhadap arah bunyi yang didengar dan boleh bertindak balas. Keempat, deria dan pemahaman dunia persekitaran, mula mengenal bentuk dan warna, dapat membezakan deria bau yang pelbagai dan dapat mengecam anggota badan. Kelima, fizikal dan psikomotor, dapat berdikari tanpa bantuan, boleh merangkak dan memanjat, suka menconteng secara bebas dan boleh menggunakan motor halus untuk perlakuan ringan. Dan akhir sekali, yang keenam, kreativiti dan estetika, kanak-kanak berminat meneroka, boleh mengecam bentuk, warna, tekstur, bau, rasa dan ruang dan boleh menggerakkan badan mengikut pelbagai bunyi. Seterusnya, kita akan masuk ke penilaian KSPK. Yang pertama, satu proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksanakan dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Kedua, secara formatif dan sematik, semester atau tahunan dengan tujuan mengesan pertumbuhan dan perkembangan, mengenal pasti kecerdasan dan potensi, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan dan memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan pentadbir sekolah tentang perkembangan dan pembelajaran murid dalam aspek-aspek KSPK. Keempat, mengesan keberkesanan pengajaran guru dan akhir sekali membantu guru merancang tindakan susulan berkesan. Akhir sekali, penilaian permata. Pertama, penaksiran kanak-kanak dilakukan melalui pemerhatian dan bukan secara ujian atau peperiksaan. Kedua, penaksiran ini dinamakan penaksiran autentik dan dilakukan berterusan. Ketiga, dengan tujuan mengetahui kemajuan perkembangan kanak-kanak dan supaya pendidik dan ibu bapa dapat merancang intervensi yang sesuai untuk membantu atau memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran kanak-kanak.